Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6 Diligent. Minggu ini kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR minggu yang kelima dan kita akan masuk tajuk yang baru minggu ini. Untuk 3 minggu yang sebelum ini kita alhamdulillah kita telah berjaya menyelesaikan unit 1 dan hasil dapatan saya iaitu melalui latihan-latihan yang telah kamu hantar kepada saya percaya sebahagiannya telah mencapai objektif yang saya kendaki, manakala murid-murid yang saya nyatakan beberapa kesalahan awak boleh betulkan dan tidak menjadi masalah, ambil masa untuk kamu betulkan. Akan masuk minggu yang kedua, minggu kelima unit 2, asal usul negeriku. Asal usul negeriku. Okey, setiap negeri di Malaysia ni mendapat nama melalui pelbagai cara dan sumber. Antara sumbernya ialah sumber lisan dan juga sumber bertulis. Okey. Dia ada asal usul macam kita lah, nama kita nama kita ni mesti ada asal usulnya, siapa yang beri nama, sempena apa nama kita tu diberikan ataupun kalau manusia ni dia memilih nama dengan maksud-maksud yang baik. Sama juga dengan negeri-negeri di Malaysia ini, dia ada sejarah dia, ada sumbernya yang menjadikan nama-nama tersebut dipilih. Okey, baik, kita terus ke unit yang seterusnya, ke slide yang seterusnya. Okey, baik, kita tengok negeri Perlis. Negeri Perlis, sebuah negeri di utara tanah air. Ini peta negeri Perlis. Jangan tengok Thailand ni. Tengok di sini, ini adalah peta negeri Perlis. Perlis, macam mana Perlis dapat nama? Perlis berasal daripada nama seorang tokoh Tok Perlis. Dia ambil bersama, iaitu Tok Perlis. Ada juga yang mengatakan nama Perlis ini daripada perkataan Siam, Prauloi, yang bermaksud kelapa hanyut. Okey, dalam buku teks awak muka surat 20, dia ada tunjukkan nyatakan secara jelas, secara lebih detail. Yang slide saya ni saya telah ringkaskan. Manakala dalam buku teks awak tu lebih lengkap, awak boleh rujuk bersama dengan video saya ini. Siapa tak pernah tahu pokok kelapa macam mana pun boleh tengok muka surat 20 tersebut. Okey, baik. Kemudian seterusnya negeri di bawah sikit, dalam peta Malaysia bawah sikit, negeri Kedah. Negeri Kedah, negeri jelapang padi. Okey, siapa yang asal daripada negeri Kedah wajib tahu macam mana nama Kedah ini diperolehi. Ini pula ialah peta negeri Kedah. Okey, macam mana dapat? Berasal daripada perkataan Kedah yang bermaksud perangkap gajah. Ada juga yang mengatakan Kedah ini daripada perkataan Arab yang bermaksud gelas berkaki. Okay, dalam buku teks awak muka surat 20 itu ada gambar gelas berkaki. Siapa yang tak tahu gelas berkaki macam mana kan? Okey, baik. Seterusnya ada orang India pula memanggil Kedah dengan nama Kadaram. Orang India pula memanggil Kedah dengan nama Kadara. Baik, kita tengok negeri yang seterusnya, negeri Pulau Pinang. Bila sebut negeri Pulau Pinang ini, terus kita bayangkan Pulau Pinang ni apa? Jambatan Pulau Pinang, feri Pulau Pinang, Sembok dan sebagainya. Jadi bukan itu yang kita nak bincangkan. Walaupun orang kata Pulau Pinang ni menjadi tumpuan pelancong bukan sahaja untuk rakyat tempatan, tetapi masyarakat di luar daripada Malaysia, luar negara pun suka datang Pulau Pinang ni sebab cantik, satu tempat pelancongan yang tak jemu kita pergilah. Okey, tapi macam mana? Adakah kamu tahu? Okey, ini negeri Pulau Pinang. Adakah kamu tahu macam mana nama Pulau Pinang ini diambil? Diambil sempena nama pokok pinang yang banyak tumbuh di pulau tersebut pada suatu masa dahulu. Senang je. Dia ambil nama Pulau Pinang ni sempena nama pokok pinang yang banyak tumbuh di pulau tersebut. Okey, baik, seterusnya Perak. Okey, negeri Perak. Okey, negeri Perak dikaitkan dengan sejenis logam iaitu perak. Selain itu juga diambil bersempena nama Sungai Perak yang mempunyai ikan berwarna putih seperti perak.
Okey, siapa asal negeri Perak? Negeri Perak. Dia kena tahu ini Okey. Okey, baik. Tengok ni peta negeri Perak ada Kerian, Ulu Perak, Larut Matang dan Selama. Okey. Unik negeri Perak ni. Okey, kemudian kita pergi ke negeri Selangor. Ni peta negeri Selangor. Selangor dikaitkan letak di Kuala Selangor Okey. Ni sebenarnya nama Selangor. Dia ambil daripada nama sungai Dia ambil daripada dengan nama sungai Kalau dalam buku teks awak, okey, saya pun ada buku teks juga tapi saya guna buku teks digital muka surat 21 muka surat 21 awak boleh tengok. Okey. Kemudian terus ke Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan ni lagi unik. Negeri Sembilan ni lagi unik. Ini peta Negeri Sembilan. Dikaitkan dengan 9 negeri kecil di bawah satu pemerintahan berpusat di Seri Menanti. Okey, Negeri Sembilan ni dia ambil nama 9 ini dia ambil sebenarnya negeri kecil ini. Okey, apakah negeri kecil ini? Okey, di buku teks awak dalam buku teks awak, siapa guna buku digital pun boleh tengok. Buku teks awak muka surat 1 di bahagian bawah itu dia ada tulis tahukah anda. Okey, di situ dia nyatakan nama negeri Sembilan, nama negeri kecil yang membentuk Negeri Sembilan ini iaitu Jelebu, Johor, Inas, Tampin, Ulu Muar, Sungai Ujong, Jempol, Rembau dan Gunung Pasir. Jadi daripada negeri kecil ini yang berpusat di Seri Menanti. Okey. Okey, baik. Jom kita tengok muka surat dalam buku teks awak, muka surat 22 22. Okey, iaitu negeri yang mana pula? Okey. Negeri Melaka. Okey, negeri Melaka ni lagi best. Sama macam Pulau Pinang, menjadi tempat tumpuan pelancong. Tapi tahukah kamu bahawa macam mana Melaka ini mendapat nama? Okey, tengok ini negeri Pulau Pinang punya peta, Pulau Pinang pula, negeri Melaka punya peta Menurut sejarah Melayu, nama Melaka diambil sempena nama pokok Melaka. Ketika para miswara bersandar di pokok tersebut dan bertanyakan kepada pengikutnya tentang nama pokok itu, lalu pengikutnya memberitahu kepada para miswara bahawa itu pokok yang disandar tadi adalah pokok Melaka. Maka nama Melaka tadi dipilih terus sebagai nama tempat tersebut sehinggalah hari ini tak pernah tukar-tukar lagi. Terus nama Melaka melekat. Terus dipilih Melaka. Sebuah negeri yang best lah untuk dilawati. Okey, kemudian terus ke JDT. Siapa orang Johor? Jangan ingat tentang sukan bola sepak saja, tetapi kena tahu asal usul nama negeri Johor ini. Berasal daripada perkataan Arab iaitu jauha, bermaksud permata berharga. Dalam buku teks awak dia ada tunjuk permata tu Dan negeri Johor juga dikaitkan dalam sejarah tanah. Ini peta negeri Johor. Peta negeri Johor. Okey, seterusnya negeri yang seterusnya. Okey, negeri jiran kepada negeri Pahang. Negeri jiran kepada negeri Pahang. Muka surat yang sama. Okey, ada gambar harimau dalam buku teks awak tu. Okey. Menurut Sultan Terengganu ke-9 Sultan Omar Yahya Shah, nama Terengganu berasal daripada sebutan Taring Anu. Anu ni, maksud Anu ini adalah merujuk kepada harimau. Merujuk kepada harimau. Taring Anu, harimau. Ini negeri Terengganu. Kemudian kita pergi ke menetap ketika ini. Mungkin ada yang lahir, ada yang ibu dan bapanya bekerja di sini, dah lama menetap di negeri Pahang. Kamu tahu tak Pahang ni dapat nama daripada macam mana? Okey, senang je. Okey. Okey, berasal daripada merentangi Sungai Pahang. Itu je. Bersempena berasal daripada sebatang pokok mahang yang rebah merentasi Sungai Pahang. Ini peta negeri Pahang. Okey, jom kita tengok Kelantan. Saya percaya ramai yang asalnya daripada negeri. Okey, best Kelantan ni. Okey, ini peta negeri Kelantan. Sumber Cina mengatakan nama Kelantan ialah Ho Lantan atau Ko Lotan. Ada juga menyebut sebagai kolam tanah yang akhirnya menjadi Kelantan. Okey, itu sempena menurut sumber Cina lah. Kita ada dua sumber lisan dan juga sumber bertulis. Okey, baik.
Kemudian kita pergi negeri seberang, negeri Sabah dan Sarawak. So kita sentuh negeri Sarawak dulu. Berasal daripada Sungai Sarawak. Menurut cerita lisan, nama Sarawak berkait dengan ungkapan serah kepada awak yang diucapkan oleh pengiran muda Hashim kepada James Brooke. Serah kepada awak, Sarawak. Okey. Senang je. Okey. Kemudian tengok Sabah. Ini peta negeri Sabah. Bila sebut Sabah ni kita terus bayangkan Gunung Kinabalu. Siapa pernah pergi atau sampai di negeri Sabah memang best. Saya pernah sampai dan saya percaya juga ramai dalam 6 diligent ni asalnya daripada negeri Sabah, dan saya percaya juga antara kamu pernah melancong ke negeri Sabah. Tahu tak macam mana dapat nama Sabah ni? Baik, berasal daripada nama sejenis berasal daripada nama sejenis pisang, sejenis pisang iaitu pisang Sabah atau pisang Jabah yang dipanggil oleh masyarakat Bajau ketika itu. Jadi daripada sejenis pisang ni tadilah nama Sabah diperolehi. Itu boleh tengok tu peta negeri Sabah. Jadi ke-13 negeri telah disentuh. Hari ini senang je, ingat nama negeri, ingat asal usulnya, dan bukan suruh menghafal, tapi ingat untuk sekurang-kurangnya kita boleh tahu sejarah asal usul negeri kelahiran kita. Okay? Kalau bukan untuk negeri-negeri lain pun kita tahu negeri kelahiran kita macam mana dapat nama, ataupun negeri mana kita menetap macam mana dapat nama. Okay? Jadi satu ilmu bukan saja suka-suka. Sejarah ni penting sebenarnya, macam nama kita lah. Nama kita macam mana asalnya nama kita, kita kena tahulah kenapa nama kita ni dipilih, siapa yang beri nama kita. Sama juga dengan negeri-negeri ini. Okey, baik. Secara kesimpulannya saya mahu memastikan kamu boleh menghuraikan setiap negeri-negeri yang disentuh dalam tajuk ini. 13 buah negeri tadi, kamu dapat huraikan asal-usul nama negeri tersebut, dan timbul rasa satu perasaan bangga. Kita lahir di negeri tersebut, kita mencari rezeki, belajar di negeri tersebut, rasa banggalah terhadap warisan negeri-negeri kita di Malaysia ini. Jadi kita terus tengok latihan seterusnya. Ini latihan ni perlu kamu siapkan di dalam buku latihan yang sama. Latihan ini 2 in 1. Latihan dan nota. Sebenarnya ni awak dikehendaki meringkaskan keterangan ataupun keterangan asal usul yang saya bincangkan dalam video ini. Saya dah bagi contoh. Saya bagi contoh Perlis tu. Perlis asal usulnya berasal daripada nama tokoh Tok Perlis. Yang kedua, asal perkataan Siam Praloi bermaksud kelapa hanyut. Bukan salin bulat-bulat dalam buku teks. Awak kena ringkaskan. Dan kemudian sambunglah Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Okey. Ada lagi 5 lagi. Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak yang tidak dinyatakan di dalam slide ini. Awak siapkan nama negeri, 13 negeri tadi. 1 dah siap dah, Perlis. Okey, jadi lagi 12 negeri berserta ringkasan asal usul setiap negeri tersebut. Buat cantik-cantik, buat kemas-kemas dalam bentuk jadual, dan bila siap hantar kepada saya. Okey, kalau rasa kerja ini banyak, awak bahagi-bahagikanlah. Buat sehari 3 negeri dulu. Saya percaya ada subjek-subjek lain juga yang beri latihan. Nanti saya tak nak awak berasa tertekan. So ambil susun jadual sebaik yang mungkin. Buatlah 3 negeri setiap hari. Sebab saya bagi tempohnya panjang, iaitu 1 minggu. Jadi saya percaya murid-murid 6 diligent boleh siapkan dan hantar kepada saya. Dan apabila siap ditanda, saya dah tanda, awak kena isi link kehadiran dan pengakuan membuat latihan itu kepada saya sebagai rujukan sahaja. Jadi yang penting kamu siapkan, kamu hantar dan saya dapat tanda lah. Okey, yang mana silap nanti ada kesalahan, saya tak marah, buat pembetulan. Okey, itu saja. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri baik-baik.